Ketaknya dulu. Okey, rapat sikit. Buat juga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, ready? Ready beritahu eh. So. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan Kita berhimpun pada petang ni bukan untuk perhimpunan aman ataupun ni, kita hanya hadir untuk menyampaikan memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Jadi ramai nak tahu isi kandung memorandum ni, saya bacakanlah saya bacakan isi kandung memorandum kita. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami daripada Gabungan Gerakan Keadilan untuk Datuk Seri Najib memohon Datuk Seri selaku Perdana Menteri Malaysia bertindak supaya kerajaan mengambil tindakan segera terhadap penahanan tidak sah ke atas Datuk Seri Najib. Kenapa kami kata penahanan ini tidak sah? Kami melihat terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahawa terdapatnya kecacatan dalam proses pembicaraan kes SRC International Datuk Seri Najib sehingga beliau tidak mendapat keadilan seperti mana yang sepatutnya diberikan kepada beliau dan mana-mana rakyat Malaysia yang lain. Akibatnya kami percaya bahawa tindakan memenjarakan Datuk Seri Najib adalah satu penahanan yang tidak sah berdasarkan fakta-fakta berikut. Okey. Pertamanya tentang konflik kehakiman. Ada yang tadi. Konflik hakim kepentingan. Konflik kepentingan hakim. Konflik kepentingan hakim. Kami percaya bahawa Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nazlan Ghazali mempunyai konflik kepentingan dan tidak sepatutnya menjadi hakim yang mengendalikan kes SRC ini. Tindakan beliau menyembunyikan serta tidak menzahirkan konflik tersebut memberikan gambaran bahawa beliau berniat jahat dan tidak berlaku adil terhadap Datuk Seri Najib. Sepatutnya bila dia ada conflict of interest, dia sepatutnya recuse himself daripada menjadi hakim. Melalui dokumen yang tular, hasil siasatan oleh pihak SPRM juga mendedahkan Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nazlan boleh didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Keseksaan kerana beliau telah menghukum tidak berpaksikan, tidak berlandaskan perlembagaan dan menyalahi undang-undang. Kami juga percaya bahawa Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nazlan telah cuba tidak bercakap benar semasa rakaman percakapan pemeriksaan beliau dan hanya membetulkan fakta sebenarnya selepas beliau bersemuka dengan dokumen yang menunjukkan situasi sebenar. Untuk makluman yang hadir, 4 kali pihak SPRM bertanyakan kepada Hakim Nazlan sama ada dia terlibat dalam usaha untuk menubuhkan SRC. Beliau kata beliau tidak terlibat. Kali kedua tanya kata tak terlibat. Kali ketiga tanya kata tak terlibat. Kali keempat tanya pun cakap tak terlibat. Bila pihak SPRM tunjukkan bukti berupa minit mesyuarat, surat-surat yang beliau tanda tangan, barulah beliau termenung setengah jam dan akhirnya mengakui. Ini menjadi kesalahan di bawah Seksyen 191 Kanun Keseksaan dan Seksyen 27 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Paling utama, terdapat pelanggaran yang jelas peraturan 8 dalam kurungan 1A Kod Etika Hakim 2009 yang menyatakan seperti berikut. Seorang hakim hendaklah memastikan bahawa semua aktiviti luar kehakimannya tidak menimbulkan keraguan yang munasabah
tentang keupayaan yang untuk bertindak dengan saksama sebagai seorang hakim. Okey. Keduanya berhubung dengan tidak diberikan ruang secukupnya untuk Datuk Seri Najib membuat rayuan. Hak Datuk Seri Najib untuk mendapatkan keadilan semasa proses rayuan di Mahkamah Persekutuan juga telah dinafikan ketika permohonan peguam baru untuk memperolehi sedikit masa melakukan persiapan ditolak. Permohonan ini adalah logik dan tidak melampaui batas mengambil kira kerumitan kes dan puluhan ribu muka surat dokumen yang perlu diteliti. Ini disahkan sendiri oleh Tan Sri Tommy Thomas, bekas Peguam Negara, yang mana di dalam buku dia, beliau mengatakan beliau terpaksa hire orang luar sebagai DPP kanan kerana dokumen yang perlu diteliti ini bertroli-troli. Ini kenyataan dalam buku Justice in Wilderness yang ditulis oleh Tan Sri Tommy Thomas. Mahkamah Persekutuan dilihat terburu-buru untuk mempercepatkan proses mahkamah sejurus menafikan hak keadilan untuk Datuk Seri Najib Razak. Jadi kita nak beritahu dengan Ketua Hakim Negara apa yang kita bangkitkan, apa yang Datuk Seri Najib bangkitkan yang dia tujukan kepada Jawatan Kuasa Khas PBB adalah minta untuk supaya diteliti sama ada beliau mendapat keadilan ataupun tidak. Ini bukan sebarang bentuk ugutan. Ini bukan sebarang usaha menakut-nakutkan badan kehakiman. We are here to ask for justice for everybody. Not only Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan kita yakin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang pernah dianiaya oleh Datuk Seri Dr. Mahathir dulu, beliau lagi tahu bagaimana salah guna kuasa yang berlaku zaman Tun Dr. Mahathir yang menyebabkan beliau dipenjara. Pasukan Peguam Datuk Seri Najib telah membawa perkara ini ke United Nations Working Group of Arbitrary Detention. Namun atas semangat keadilan dan reformasi yang dijunjung sepanjang hayat perjuangan politik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kami berharap kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri akan mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum UNGWA bersidang dan membuat keputusan. Tindakan awal kerajaan ini akan membuktikan bahawa Malaysia sentiasa mendaulatkan undang-undang dan mewujudkannya dan wujudnya reformasi ke atas badan kehakiman ketika era pentadbiran kerajaan perpaduan. Kita pun ucap tahniah dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana salah satu portfolio yang telah beliau wujudkan di bawah Jabatan Perdana Menteri ialah portfolio seorang menteri yang menjaga undang-undang dan reformasi institusi. Dan saya rasa apa yang kita buat hari ini sebahagian daripada proses reformasi institusi yang perlu dilakukan. Kemudian dari segi sudut kesalahan dalam pertuduhan yang melibatkan Datuk Seri Najib, isu SRC ini, perkara ketiga. Melalui dokumen-dokumen yang diperolehi serta kertas siasatan pihak SPRM yang tular, kita pun tahu kebanyakan daripada apa yang menjadi bukti baru ini sudah pun tular di media sosial. Kami percaya bahawa tuduhan Datuk Seri Najib telah melakukan kesalahan dengan menyalahgunakan kuasa untuk meluluskan pinjaman kuab bagi mendapatkan habuan adalah tidak benar sama sekali. Siasatan SPRM telah membuktikan bahawa wang yang masuk ke akaun Datuk Seri Najib tidak berasal daripada kuab. Duit yang masuk daripada ke dalam akaun Datuk Seri Najib mengikut kertas pertuduhan ialah rasuah yang diterima oleh Datuk Seri Najib kononnya kerana Datuk Seri Najib hadir di dalam mesyuarat kabinet yang meluluskan pinjaman kepada kuab dan dikatakan duit itu sebahagian daripada duit daripada kuab.
Tetapi sebenarnya duit ini tuan-tuan berasal daripada pinjaman yang dibuat oleh Putra Perdana Development. Dimohon ataupun dipinjam daripada Maybank sebanyak 140 juta, tuan-tuan. Dan ianya bukan duit daripada KUAP. Hakim Nazlan juga mengetahui dan terlibat dalam proses pinjaman ini. Ini bukti yang jelas, tuan-tuan, bahawa Hakim Nazlan tahu. Ketiadaan saksi utama. Kegagalan pihak pendakwaan mencari dan membawa saksi utama kes SRC juga merupakan satu asas yang kukuh bahawa kes ini tidak berjalan dengan sempurna. Nik Faisal dan Jolo, dua individu yang terlibat dalam urusan SRC dan melakukan perbuatan memindahkan wang ke dalam akaun Datuk Seri Najib, tidak dibawa ke mahkamah dan pihak pendakwaan. Tidak berlaku proses soal jawab saksi yang penting bagi menentukan fakta apa yang telah berlaku di luar pengetahuan Datuk Seri Najib. Berdasarkan jangkaan kami, seperti yang di atas, kami percaya bahawa Datuk Seri Najib telah dizalimi dan tindakan mendakwa serta menghukum beliau adalah satu perkataan jahat yang dirancang. Jika kerajaan tidak melakukan sesuatu, Datuk Seri Najib akan terus dianiaya. Setiap detik beliau dikurung di balik tirai besi tanpa melalui proses keadilan yang sempurna adalah satu bentuk kezaliman kepada beliau dan keluarganya. Satu tindakan drastik dan pantas harus diambil oleh kerajaan bagi memastikan Datuk Seri Najib diberikan ruang untuk dibebaskan dan kes SRC ini dibicarakan semula dengan adil tanpa ada sebarang kepincangan di hadapan seorang hakim yang tidak ada sebarang kepentingan. Ini kita punya memorandum dan tak apa. Mesti. Dan Datuk Hamidah serta Saudara Rahimi dan Datin Hasnah sekarang ni akan masuk untuk menyerahkan memorandum ini kepada Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar sekarang ni berada di Jakarta, di Indonesia, dan petang ni beliau akan berangkat ke Sabah. Okey, ada sebarang persoalan? Okey, jelas Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada